أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan usia kita, yang mana dengan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala panjangkan lagi usia kita, yang mana dengan Allah panjangkan usia kita lagi, kita dapat menjalankan ibadah puasa, kita dapat menjalankan ibadah di sepanjang bulan Ramadan selama 10 hari. Hari ini kita berada pada 10 Ramadan dan berada pada malam ke-11 Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang mana sangat-sangat mulia. Kita berada sekarang ni di fasa 10 kedua di dalam bulan Ramadan. Kita dah masuk fasa 10 kedua dalam bulan Ramadan. Sebab tu pertamanya saya kata tadi, kita kena bersyukur kepada Allah sebab Allah telah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kita tak sangka yang mana kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Kita boleh lihat kawan-kawan, sahabat-sahabat andai kita, mungkin ahli keluarga kita, yang mana bulan Ramadan pada tahun lepas mereka bersama dengan kita. Mereka bersolat tarawih dengan kita, iftar dengan kita, dan mungkin 10 malam akhir mereka qiyamul lail sekali dengan kita. Tetapi bila datangnya 10 Ramadan bila datangnya Ramadan pada tahun ini, Allah Subhanahu wa taala telah ambil mereka, yang mana mereka tidak sempat untuk memasuki fasa bulan Ramadan pada tahun ini. Saya Imam Masjid Jami' Hashim Yahya dekat Penang, dekat Pulau, lebih kurang dalam bulan Rejab, tak silap saya, sebelum Rejab lah, sebelum Rejab, dalam satu masa ada 3 orang di dalam qaryah mati dalam satu hari, tak sampai 24 jam. Pada asalnya seorang ustaz, yang mana saya rasa mungkin sebahagian besar daripada tuan-tuan kenal, Ustaz Izhar, ataupun orang panggil Ustaz Nana Tanjung. Allah Subhanahu wa taala uji dia sakit, kemudian dia meninggal dunia pada petang, dikebumikan malam lepas isyak. Okey. Dia duduk di dalam qaryah yang Masjid Jami' Hashim Yahya. Kemudian saya ikuti, saya sebab saya rapat juga dengan dia, pi jenazah dia. Kemudian selesai jenazah dia, kita solat isyak. Lepas solat isyak, solat jenazah. Kemudian lepas solat jenazah, kebumikan semua, lebih kurang pukul 10 lebih habis kebumikan. Balik saja rumah semua dalam pukul 12 tengah malam macam tu. Satu perkhabaran sedih yang kami dapat, salah seorang AJK masjid yang merangkap bendahari Masjid Jami' Hashim Yahya tu pula meninggal dunia di hospital dalam masa yang sama. Dan kemudian pada esok pagi pula, selepas subuh pula, salah seorang orang masjid juga meninggal dunia dalam masa yang sama. Tahun sudah kita bersama dengan mereka.
Saya bersama dengan bendahari lepas main tarawih, kita sembang, duduk makan dan sebagainya. Dan begitu juga dengan Ustaz Nano, pernah forum dengan dia dan sebagainya. Tapi tahun ini mereka tidak bersama kita lagi. Tahun ini mereka tak ada lagi bersama kita. Inilah katanya kita perlu rasa syukur kepada Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah panjangkan usia kita dan kita dapat masuk ke dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, keberkatan yang ada di dalam bulan Ramadan ini sangat-sangat besar. Kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan di sebalik bulan Ramadan ini sangat-sangat istimewa. Sebelum datangnya bulan Ramadan, sehari ataupun 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan, ada riwayat yang menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menghiasi syurga. Allah akan hias syurga dengan seindah-indahnya. Maka penduduk langit tanya dekat Allah, "Wahai Allah, kenapa kamu hias syurga ini?" Maka akan diberitahu bahawa syurga ini dihias adalah bagi menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita sedia maklum, Allah Subhanahu Wa Taala telah merantai syaitan-syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menangkap iblis-iblis. Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup pintu-pintu neraka serapat-rapatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka pintu syurga seluas-luasnya. Untuk apa kata para ulama? Perkara ini Allah jadikan sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak muliakan bulan Ramadan al-Mubarak ini. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak muliakan kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak selama sebulan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita tanya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala beri kesempatan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, yang mana mereka berada di dalam kubur, percayalah, pasti mereka akan kata kepada kita, janganlah sesekali kamu yang masih hidup ini mensia-siakan walaupun sedetik yang berlalu di dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah paparkan kepada mereka, Allah Subhanahu Wa Taala telah paparkan kepada ahli-ahli kubur bagaimana kenikmatan, bagaimana keindahan dan keistimewaan bulan puasa. Jadi bila ahli kubur kalau diberi peluang oleh Allah untuk bercakap dengan kita, untuk beritahu sesuatu kepada kita apabila masuknya bulan Ramadan, percayalah mereka akan suruh kita memanfaatkan sebaik mungkin. Bukan sahaja setiap hari di bulan Ramadan, bahkan setiap saat yang berlalu di dalam bulan Ramadan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana setiap saat yang berlalu di dalam bulan Ramadan, semuanya adalah putaran ganjaran pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam bulan Ramadan ini, kita zikir, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala yang besar. Dalam riwayat menyebutkan bahawa satu amalan sunat yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat kali gandakan. Pahalanya adalah 70 kali ganda seperti bulan-bulan yang lain. Dan satu amalan fardu yang kita lakukan, satu amalan sunat yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ganjaran seperti kita melakukan satu amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Dan satu amalan fardu yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran kepada kita seumpama kita melakukan ganjaran yang kita akan dapat daripada amalan fardu tersebut adalah 70 kali ganda seperti amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Ini ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan. Persoalannya pada hari ini, adakah di kalangan kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin? Itu persoalan yang perlu kita tanya kepada diri saya dan kepada kita semua. Bulan Ramadan setiap tahun datang dan berlalu pergi. Setiap tahun datang dan berlalu pergi. Tambahan pula, masa ke semasa masa berlalu begitu pantas. Kita baru, dan saya rasa semua kita rasa sama, baru saja masuk bulan Ramadan. Kita duk fikir-fikir, baru sahaja kita masuk malam pertama, kita solat tarawih semua. Hari pertama kita menyambut bulan puasa.
Pagi pertama kita bersahur bersama keluarga, kalut. Kemudian kita kalut buka puasa, beli juadah buka puasa hari pertama. Tiba-tiba pada malam ini kita dah berada pada 11 malam Ramadan dah. Hanya tinggal tak sampai 20 hari lagi bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Dan bulan Ramadan yang datang ini akan pergi meninggalkan kita. Setiap tahun dia datang dan begitulah juga dia akan berlalu pergi. Setiap tahun dia datang dan begitulah juga dia akan berlalu pergi. Adakah kita dapat mengambil i'tibar, kita dapat mengutip mutiara-mutiara yang berada di dalam bulan Ramadan? Ataupun kita membiarkan datangnya bulan Ramadan dan pergi begitu sahaja? Itu persoalan yang kita perlu tanya pada diri kita sendiri. Pada hari ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah, puan-puan yang dikasihi Allah, masa demi masa telah berlalu. Umat Islam pada hari ini saya lihat tidak lagi meninggikan bulan Ramadan. Kita boleh lihat hari ini, kalau kita pergi masjid-masjid pada hari ini, benda ini berlaku selepas kita berada di fasa pandemik dulu. Kalau kita tengok pada hari ini, malam pertama kalau kita pergi mana-mana masjid pun pasti akan penuh sampai ke belakang tarawih. Malam pertama, malam kedua boleh dikatakan seminggu awal lah akan penuh sampai ke belakang. Bahkan Masjid Hashim Yahya sendiri, tempat yang saya imam, kalau kata seminggu awal tu orang akan melimpah sampai ke Balai Lintang. Tapi baru ni sedih sekali kita tengok tak penuh pun dalam ruangan solat untuk orang tunaikan solat tarawih pada malam pertama, malam kedua dan begitu juga sampai ke hari ini. Dan saya tengok banyak masjid-masjid pun jadi macam tu. Sebab apa? Sebab umat Islam pada hari ini dah tidak memandang tinggi kepada kemuliaan bulan Ramadan. Kalau kita pandang tinggi kepada kemuliaan Ramadan tuan-tuan, maka pasti kita tidak akan meninggalkan walaupun sedikit peluang untuk kita beribadah di dalam bulan Ramadan. Apabila kita mati, kita dimasukkan di dalam kubur, maka tidak ada lagi peluang untuk kita beribadah di dalam bulan Ramadan. Kenikmatan dan aura yang ada di dalam bulan Ramadan ini sendiri kita tak akan dapat dah rasai apabila kita telah berada di dalam alam kubur. Kenikmatan, kelebihan dan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan yang Allah janjikan pada kita dalam bulan Ramadan hanya akan kita dapat rasai, hanya yang kita akan dapat nikmati apabila kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di kesempatan ini saya peringati diri saya dan semua tuan-tuan dan puan-puan, ruang masa yang ada ni, lebih kurang 20 hari sahaja lagi ni, marilah bersama-sama kita memanfaatkan baki Ramadan yang ada ini sebaik mungkin. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak tahu adakah tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan lagi ataupun tidak. Tahun ini kita buat amalan sunat, kita dapat pahala fardu. Kita buat amalan fardu, dapat 70 kali ganda pahala. Itu baru sekali. Janji Allah ni, yang kata dapat pahala fardu, dapat 70 kali ganda ni, bukan dalam satu bulan sekali, tak. Setiap kali kita buat. Setiap kali kita buat amalan sunat, kata para ulama, kita akan dapat amalan pahala kita buat amalan fardu. Setiap kali kita buat, 2 kali dapat. 3 kali buat, 3 kali dapat. Begitu juga amalan-amalan fardu yang kita buat. Setiap kali kita buat, Allah akan bagi 70 kali ganda pahala. Setiap kita buat kali kedua, dapat lagi 70 kali ganda pahala. Begitu juga seterusnya. Dan benda-benda ini akan terputus apabila kita dimasukkan di dalam kubur. Apabila kita dimatikan oleh Allah, maka datanglah bulan Ramadan, kita berada dalam kubur, tidak ada apa-apa ganjaran dan janji oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Jadi kerana itulah, sementara usia kita yang masih ada, sementara masa yang masih ada ini, kita isikan sebanyak mungkin. Dan perkara penting yang disarankan oleh para ulama untuk kita lakukan di dalam bulan Ramadan, antaranya yang pertama, perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah. Sedekah ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di sebalik sedekah ini Allah telah menyediakan 1001 khasiat. Sesiapa yang sakit, kata para ulama, dia sedekah
dan dia niatkan supaya Allah dengan asbab sedekah ini Allah sembuhkan dia, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan dia. Dengan sedekah, jika seseorang itu ada masalah, insya-Allah Allah akan selesaikan masalah dia. Dengan sedekah ini Allah akan permurahkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu rezeki seluas-luasnya kepada orang yang suka bersedekah. Jadi kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan perbanyakkan sedekah. Dan yang keduanya, jangan kita tinggalkan membaca Al-Quran. Jangan sesekali kita tinggalkan membaca Al-Quran. Jika bulan-bulan sebelum bulan Ramadan kita telah habiskan masa kita tanpa Al-Quran di sisi, maka jadikanlah bulan Ramadan ini titik permulaan untuk kita hiasi kehidupan kita dengan membaca Al-Quran. Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai satu tauk langkah kita untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib kita, yang mana kita tak akan boleh duduk senang tanpa kita membaca Al-Quran, yang mana kita akan gelisah kalau sehari kita tidak pegang Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Al-Quran ini merupakan antara syafaat yang terbesar di alam akhirat nanti. Al-Quran ini merupakan syafaat yang akan menolong kita, yang akan memberi kepada kita syafaat di dalam kubur dan seterusnya di alam-alam akhirat yang berikutnya. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dia di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau Al-Quran ini diturunkan bulan Ramadan, tapi kita datang kepada bulan Ramadan, kita tak dapat mengambil Al-Quran ini sebagai peneman kita, sebagai rakan kita, sebagai kebiasaan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, maka rugi yang teramat besar kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di kesempatan ini saya mengingati diri saya dan juga diri tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sekali lagi saya peringatkan kepada kita semua supaya kita menggunakan ruangan Ramadan yang masih ada ini dengan sebaik mungkin. Sebab kita tak tahu setelah selesainya bulan Ramadan, untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, adakah kita dapat bertemu dengan tetamu istimewa ini. Jika kita tidak bertemu lagi, anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, supaya kita dapat memanfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin. Gunakan 20 hari yang masih berbaki ini untuk kita all out tingkatkan amal ibadah kita, untuk kita all out tingkatkan sedekah kita, untuk kita all out membaca Al-Quran, berzikir dan segalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjari kita dengan pahala yang banyak. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan pada kali ini buat kita semua adalah Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ini. Dan sama-sama kita doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan yang mana datang dan berlalunya kita dengan Ramadan mendapat keampunan daripada Allah, dan Allah hindarkan kita daripada golongan yang dilaknat oleh Allah, yang mana doa ini diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datangnya bulan Ramadan dan berlalu perginya bulan Ramadan, kita tidak mendapat sebarang keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja tazkirah kita pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan salah dan silap daripada kelemahan diri saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan. insya-Allah tutup majlis kita yang tasbih kifarah dan kita sambung solat sunat tarawih kita insya-Allah.